Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan sekalian? Selamat hari Ahad dan selamat berahad. Hari merupakan modal Allah bagi kat kita saat-saat, minit-minit, kemudian jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Bergantilah hari, bergantilah umur. Dan kita pada petang ini alhamdulillah berjumpa lagi, bertemu lagi. Jangan lupa share pada kawan-kawan, sahabat, untuk berkongsi ilmu dan maklumat dalam kita punya tajuk Kafe Hati dan Budi. Hati, tujuan kafe ni sebenarnya santai-santai, duduk-duduk petang-petang. Kemudian kalau tuan-tuan minumlah. Yang keduanya, kita nak kongsi ilmu sikit. Dan kemudiannya kita nak bersih hati. Dan bila hati bersih, lahirlah budi yang baik, akhlak yang baik. Itu maknanya kafe hati dan budi. Minta maaf banyak-banyak. Semalam dah nak bersiaran, dekat-dekat nak bersiaran, ada seorang tu kena rasuk. Jin kena rasuk. Katanya jin nak masuk Islam, jadi kenalah rawat dulu. Jadi kesian dia. Jadi semalam kelas dibatalkan. Dan hari ini kita bercerita balik. Hari ini. Cerita kita hari ini ialah berkenaan dengan bagaimana nak bersihkan hati dengan solat khusyuk. Ini cerita panjang. Cerita khusyuk solat sebagai KPI untuk hati bersih. KPI untuk bersih hati. Hati bersih ke bersih hati? Hati bersih lah, sebab hati dulu baru kena bersih. Bersih hati boleh juga. Kita bersih-bersih. Yang nak bersih tu apa? Bersih hati. Rumah kita bersih, baju kita bersih. Kadang-kadang lupa nak bersih hati. Jadi hari ini, kata Said Hawa, KPI hati bersih bermula dengan khusyuk solat. Kita dah cerita lebih kurang 10 perkara baru ni. Bagaimana solat tu sendiri dia membersih. Solat tu sendiri dia menyuci. Solat tu sendiri dia takarrub kita dengan Allah dan sebagainya. Dari hari ini, dan panjang cerita ni, tuan-tuan boleh rekod, boleh faham saya baca apa yang saya baca lah. Sebab cerita khusyuk bukan cerita sebarangan ni. Cerita sangat penting. Sebab khusyuk ialah cerita solat. Cerita hari-hari solat. Tuan-tuan agak-agak berapa tahun dah kita solat? Berapa tahun dah solat? 10, 20, 30, 40, 50, 60 tahun solat. Soalan kedua, apa yang sudah kita dapat daripada solat? Dapat apa sembahyang? Dengan kita solat, apa kita dapat? Apa yang tuan-tuan dapat? Allahu Akbar. Okey, tak apa. Yang pertama dapat dalam pertemuan kita ini, saya dah sebut baru ni, tuan-tuan sekalian, saya dah beritahu, hari Isnin ni, besok hari Isnin, semua pemenang-pemenang yang saya isytiharkan, saya akan hadiahkan brus gigi dipanggil antibakteria. Dapat. Sebab saya punya order saya obat gigi sampai sekarang tak sampai-sampai. Yang ni je sampai. Jadi kita akan bagi dulu pemenang-pemenang. Dalam kotak ni banyak. Kita akan bagi pemenang. Saya akan post besok hadiah kepada tuan-tuan sekalian. Itu dia. Okey, tuan-tuan sekalian. Dan satu lagi ya. Ini saya punya dekat saya punya screen, saya punya Facebook tu ada
Kalau ada sesiapa yang saya nak tawarkan pada tuan-tuan, ni dalam ada satu tempat shopping yang bagus, yang murah, nama dia Atomy. Tengok tuan-tuan, Atomy. Tuan-tuan boleh shopping, harganya absolute punya kualiti, tapi harga the price sangat murah, dan anda boleh shopping kat situ, dan anda boleh shopping secara group. Jadi anda boleh daftar dengan kami, dengan saya, dan anda tak dikenakan bayaran 1 sen pun. Daftar saja, daftar dengan saya sebagai grup kami, kemudian anda tak kena bayar. Anda nak shopping, tak nak shopping tak apa, sebab ada barang-barang yang murah, yang luar biasa kat luar harga 100-200, kat situ hanya harga 30 sahaja. Jadi saya dah banyak membeli, dan siapa-siapa yang mendaftar, dia tak kena bayar 1 sen, mendaftar untuk anda klik depan tu, klik mendaftar jadi grup untuk membeli macam anda beli kat Shopee dan sebagainya. Tapi yang ni tak ada kena bayar, tak ada apa-apa. Anda daftar jadi ahli dengan kami, kita buat grup besar-besar. Seorang daftar, kami akan bagi hadiah. Ini saja nak bagi. Hadiahnya ialah siapa yang daftar, saya akan bagi 100 pertama, 100 orang yang daftar, kami akan bagi ini minyak wangi saya punya, namanya Top One Perfume. Harganya dekat RM30. Dalamnya ada 3 minyak wangi, dan minyak wangi pula Love punya minyak wangi. Bau minyak wangi ni bukan minyak atar, minyak wangi daripada France. Jadi siapa daftar, anda klik aja, nanti saya punya geng saya, grup kita akan hubungi anda, ambil nombor telefon, dan tuan-tuan dapat hadiah free ni. Satu, tak cukup lagi. Kalau yang mendaftar bersama saya ramai daftar, saya akan pilih, ini cakap betul, tak tipu ni. Saya akan pilih 3 orang daripada ramai-ramai daftar. 3 orang akan pergi umrah percuma bila sahaja dibuka umrah. Dan umrah itu bersama dengan syarikat kami. Saya sebagai mutawif, nama syarikat itulah Iman Travel. Kami akan bagi hadiah 3 percuma. Dan anda mendaftar, tak kena bayar 1 sen, tak kena bayar apa. Anda jadi ahli saja. Kalau tak nak beli, tak nak shopping, tak apa. Itu kepentingan siapa klik mendaftar jadi grup Atomy saya. Okey, kita balik cerita. Tuan-tuan sekalian, hari ni cerita khusyuk solat hari ni. Soalan saya kedua, bila soalan ni soalan lama, saya biasa tanya, bilakah kali terakhir tuan-tuan sembahyang khusyuk? Bila kali terakhir? Allahu Akbar. Cuba jawab kat situ. Bila kali terakhir anda khusyuk sembahyang? Saya hari ni nak ceramah. Hari ni saya sembahyang asar tadi, saya dah fokus. Hari ni aku nak ceramah tajuk khusyuk. Aku nak khusyuk sembahyang hari ni. Dan nak khusyuk sembahyang ni pula ada mak uda ni dah ada hadiah nanti. Hari Senin saya post ya. Pemenang hari ni kita akan pilih 2 orang lagi pemenang. Hari ni 2 orang pemenang. Okey, tuan-tuan sekalian, bilakah kali terakhir tuan-tuan sembahyang khusyuk? Pernah tak kita khusyuk ketika sembahyang di Mekah? Pernah tak khusyuk kat Mekah? Pernah tak anda sembahyang khusyuk dekat Kaabah? Depan Kaabah? Khusyuk tak? Khusyuk. Pernah tak khusyuk tak bila anda sembahyang dalam Masjid Al-Haram? Khusyuk tak? Khusyuk tak anda sembahyang dekat Masjid An-Nabawi di Madinah? Cuba tulis, cuba jawab. Khusyuk ke belum? Siapa pernah khusyuk? Semoga terpilih. Terpilih. Saya beritahu ikhlas, ulang balik. Siapa yang mendaftar grup jadi Atomy tu, anda mendaftar tak kena bayar 1 sen. Just jadi ahli je. Anda nak beli, belilah. Kemudian orang yang daftar 100 yang pertama dapat hadiah ni. Hadiah ni ingat bukan satu, dengan saya banyak ada ni. Ini ada banyak dia punya apa? Dia ada
Jadi banyak bentuk ni melempah-lempah kat depan saya ni. Ada berbagai-bagai warna-warni. Ada lagi. Yang hari ni sebenarnya dalam satu beg yang besar ni, ada ini punya hadiah untuk 100 pertama yang menjadi ahli yang mendaftar grup shopping Atomy. Yang keduanya, dalam ramai-ramai nanti, bila ramai, saya akan pilih 3 orang untuk pergi umrah percuma dengan saya. Umrah percuma dengan saya bersama syarikat saya sebagai mutawif, syarikat Iman Travel. Bila buka. Saya dapat maklumat terbaru tapi belum rasmi lagi. Tahun depan, bulan 1, orang pergi umrah bermula umur 18 hingga 70 tahun. Dah boleh pergi umrah. Okey, balik cerita. Tuan-tuan sekalian, khusyuk Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut satu confirmation. Qad aflahal mu'minun, confirm. Qad litawkil. Aflaha tu pula fi'il madhi kalau belajar bahasa Arab. Confirm, taukid dengan taukid tu dia jadi confirm berjaya. Siapa dia? Al-mu'minun, orang mukmin. Orang mukmin mana ni? Orang mukmin alladzina hum, orang-orang yang fi salatihim khashi'un, dia khusyuk dalam sembahyang. Allah gunakan perkataan aflaha. Okey, tulis ya. Okey tuan-tuan, hadiah saya bagi hadiah yang terpilih dalam tulis-tulis ni lain, dan hadiah mendaftar ni lain dengan minyak wangi namanya Top One Perfume. Top One Perfume. Ini jenama dia, free. Jenama harga dia lebih kurang RM30 satu, RM30. Okey tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut confirm berjaya. Siapa dia? Orang yang semayang. Semayang macam mana? Semayang khusyuk. Jadi first nak beritahu, kalau anda kaya, duit banyak, harta berjuta, harta bilion, kalau anda tak semayang, anda tidak berjaya walaupun duit banyak. Walaupun anda dapat anugerah insan terpilih. Apa anugerah kalau anda semayang dan semayang pula tak kalau anda tak semayang, kalau semayang tak khusyuk, anda bukan orang berjaya. Okey, 2. Kalau anda keluarga bahagia, kaya, senang, pangkat, kedudukan, ada nama, ada semua, anda tak semayang, ataupun anda semayang tak khusyuk, anda tak masuk senarai orang yang berjaya di sisi Allah. Mungkin anda, orang panggil anda berjaya, ada kereta Porsche, ada Lambo, ada rumah besar, harta berbilion. Anda berjaya di sudut mata dunia, tapi di sisi Allah anda tidak berjaya. Siapa berjaya? Satu syarikat hebat macam mana, kaya, bursa saham, masa zaman orang jatuh, pekerja kurang, anda tambah pekerja, untung bilion, masuk dalam senarai bursa, Wall Street masuk. Tapi kalau anda, staff anda tak semayang, ataupun semayang tak khusyuk, anda tak dapat aflaha, tak dapat orang yang berjaya. Aflaha dalam Al-Quran, tuan-tuan, perkataan berjaya dalam Quran ada 3 perkataan. Cuba tulis, 3 perkataan orang berjaya. Yang pertama Allah sebut al-fawzu. Al-fawzu, berjaya masuk syurga. Faqad faza fawzan azima, itu berjaya masuk syurga. Yang kedua, berjaya disebut perkataan berjaya kedua ialah berjaya nasrun. Kecemerlangan pertama al-fawzu. Yang kedua, kecemerlangan kejayaan yang nama nasrun. Nasrun tu dia merujuk kepada pertolongan, bantuan Allah dalam peperangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrun, bantuan, pertolongan Allah dalam peperangan. Tapi kalau al-falah, qad aflaha al-mu'minun. Al-falah ialah kejayaan merangkumi dalam peperangan, merangkumi ke syurga, merangkumi dunia, merangkumi akhirat, apa saja al-falah. Sebab itu kita disyariatkan pagi-pagi sedang orang tidur, Allahu Akbar, azan, hayya 'alal falah, berjaya dunia akhirat dalam semua lapangan solat. Asar zuhur dengar lagu Allahu Akbar, suara hayya 'alal falah, mari cemerlang.
asar, hayya 'alal falah, berjaya dunia akhirat semua lapangan. Sembahyang apa? Sembahyang khusyuk. Jadi selama ni kita kadang-kadang tak ambil berat bab solat satu hal. Yang kedua, yang ambil berat solat pun belum ambil berat tentang khusyuk. Tuan-tuan, kafe. Oleh kerana ini program kafe, kita kena minum sikit Bismillahirrahmanirrahim. Minum apa? Kafe. Saya ulang balik ya. Ulang balik. Siapa yang mendaftar, link yang saya bagi tu jadi ahli untuk membeli di shop di Atomy. Ini orang kita sekadar dan beratus ribu membeli. Harga dia cukup murah. Kalau anda tak beli pun tak apa. Pendaftaran tak ada kena bayar 1 sen pun. Just klik kat situ, nanti kami tolong daftarkan dan anda akan dapat hadiah. Setiap orang daftar 100 yang pertama, 100 saya akan bagi apa nama ni, minyak wangi ni. Dia ada lebih 8 bau, 8 bauan. 8 bau ini belum ada 8 bauan. Untuk laki-laki, untuk perempuan semua akan dapat percuma. Dan dalam ramai-ramai nanti saya akan pilih 3 orang untuk pergi umrah free percuma bersama Iman Travel. Okey. Jadi cerita khusyuk. Okey, 2. Yang kedua tuan-tuan, bila cerita khusyuk, ayat Quran tadi qad aflahal mu'minun. Menurut Ibnu Abbas, ayat Quran ni sebelum turun ayat qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sahabat semayang macam ni. Dulu Allahu Akbar semayang, mereka tengok ke langit. Tengok ke langit, tengok sana, tengok sini. Tengok ke langit, tak tahu nak tengok ke mana. Sebab kan Islam datang, syariat datang sikit-sikit. Kata ulama, bila turun qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, Rasulullah dan sahabat mula tengok tempat sujud. Jadi antara ciri yang pertama sembahyang khusyuk ialah sembahyang tengok tempat sujud. Jangan tengok ke lain. Nanti kita cerita panjang lebar. Cuma nak cerita khusyuk dahulu. Khusyuk. Baik, muslimin rahmati Allah sekalian, apa makna khusyuk? Panjang cerita. Saya sebut ya. Makna khusyuk ialah Allah. Antara makna khusyuk, sahabat Nabi dulu bila turun ayat ni, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa dia ayat dia maksudnya? Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami, memikir tentang isi Al-Quran, atau hati mereka telah dikunci oleh penutup yang menghalang daripada menerima ajaran Quran. Jadi bila turun ayat ni, sahabat dan semua yang solat mula fokus kepada khusyuk. Antara khusyuk dia apa? Antara makna khusyuk pertama, yang pertama tadi tengok tempat sujud, dan yang kedua, khusyuk yang kedua ialah yatadabbaruna al-Quran, memikirkan, memahami tentang Al-Quran tu. Jadi saya sebut awal sebut, contohnya kita baca, nanti saya akan syarah kat tuan-tuan tafsir, bukan tafsir Quran, tafsir solat. Antaranya tafsir Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran subhan, saya tafsir supaya khusyuk. Yang kedua tafsir Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, tafsir rukuk, tafsir sujud, tafsir Rabbighfirli warhamni, tafsir At-Tahiyatul, kemudian supaya kita khusyuk. Bila kita khusyuk, hati khusyuk, bersih. Tengok Allah, kalau hati kita khusyuk, kita akan bersih hati. Jadi proses solat, proses cari pahala, proses khusyuk, proses membersih. Jadi yang kedua, daripada ayat yang pertama, semayang tengok depan sebagaimana Nabi dan sahabat. Yang kedua ialah yatadabbaruna al-Quran. Khusyuk ni anda kena faham Al-Quran. Quran apa? Paling kurang Quran yang kita baca. Apa dia? Al-Fatihah, surah dan sebagainya. Nanti saya ceritakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, khusyuk ni bahasa Arab khasya'a, khasyin ain, khasya'a. Dan khusyuk ni antara makna khusyuk, kata ulama, dia dekat-dekat dengan makna khudu'. Tahu khudu'?
Khudu' ialah macam ni. Khudu' ialah badan kita yang membengkok. Membengkok ni maknanya macam orang khudu', tunduk. Jadi maksud khusyuk ialah orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok Al-Quran tuan-tuan, satu surah Taha. Surah Taha ayat 108. Apa Allah sebut? La iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman. Nanti saya sebut sebut khusyuk ni tuan-tuan. Antara perkataan khusyuk dalam Quran, dia sebut makna khusyuk yang pertama ialah khusyuk maknanya tunduk bila di hari akhirat. Sebab dalam Quran bila cerita bab khusyuk yang pertama, Allah cerita khusyuk orang pada hari akhirat. Apa hari akhirat? Hari akhirat bila tengok azab Allah, bila bangkit padang mahsyar dah tak ada apa, telanjang bogil. Bangkit padang mahsyar nak cari siapa pun tak tahu. Bila bangkit padang mahsyar ada kehakiman, ada hukuman. Orang zalim dia akan dibalas, orang baik akan dapat pembelaan. Jadi semua raja-raja dah tak ada kuasa, hakim tak ada kuasa, polis tak ada kuasa, orang ada cahaya dah tak ada kuasa semuanya. Jadi semuanya tunduk berdepan Allah, semua malu, sayu. Kenapa? Hari itu hari sedih, dan kemudian ada perasaan takut, cemas, sunyi, rendah diri dan sebagainya. Jadi khusyuk mata-mata pada hari akhirat, begitulah takut malu pada Allah. Ulama kata perkataan khusyuk di akhirat tu digunakan juga untuk khusyuk di dunia, iaitu tunduk, tak tengok ke lain, malu dengan Allah Ta'ala, rasa hebatnya Allah, rasa agungnya Allah, bercampur baur. Nanti saya cerita dan kesimpulan dia. Khusyuk, ya Allah, khusyuk. Dan perkataan khusyuk juga disebut dalam Quran ialah khusyuk bukit. Bukit bukau dia khusyuk. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Allah gunakan perkataan khusyuk yang pertama ialah rasa malu, rasa rasa hina, rasa orang di padang mahsyar yang saya sebut tadi. Yang keduanya ialah khusyuk digambarkan dalam bentuk bukit bukau. Law anzalna hadzal Qur'an, kalau kami turunkan Quran ini kepada bukit, ala jabal la ra'aitahu, kamu akan tengok dia khashi'an mutasaddian min khashillah, dia akan menunduk, dia akan merunduk, dia akan menjatuh, kemudian takutnya khusyuk dengan Allah hingga boleh pecah. Jadi perkataan khusyuk yang pertama ialah khusyuk berkenaan dengan khusyuk kita punya suasana macam pada mahsyar. Khusyuk kedua, khusyuk bukit bukau. Khusyuk yang ketiga, wa khasha'atil absar, mata-mata akan merunduk, tunduk. Jadi khusyuk yang kedua tadi adalah khusyuk bukit macam bukit bukau. Bukit bukau tu rupanya ada hati juga tuan-tuan. Allah kata kalau aku turunkan pada bukit bukau pun takut dengan Allah, khusyuk. Yang Allahu Akbar. Yang keduanya khusyuk mata. Mata kita akan merunduk malu dengan Allah. Jadi ciri-ciri khusyuk dulu, tengok depan, mata, perasaan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dahulu. Belum kita cerita apa-apa lagi lah. Okey, kemudian khusyuk itu makna bahasa lebih kurang. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi mengatakan khusyuk ialah satu ungkapan, walaupun ulama cerita, nanti saya cerita banyak pendapat ulama, khusyuk begini, khusyuk begini, khusyuk begini. Rupanya khusyuk ni sesuatu yang dirasai oleh masing-masing, berpandukan pada sunnah Nabi, hadis Nabi dan tafsir makna khusyuk. Okey, saya buat contoh. Yang pertamanya, khusyuk menurut Ibnu Abbas, dia kata khusyuk ni ialah tenang dan merendah diri. Orang sembahyang khusyuk tenang dan merendah diri. Sebab itu sembahyang khusyuk dia tak boleh laju-laju. Orang tengah panggil gaduh-gaduh. Bukan bertumbuk, bergaduh-gaduh. Bukan bergaduh. Tak boleh. Sebab itu jangan, malah Nabi mengajar kita, kalau kita berjalan nak pergi sembahyang, berjalan,
Kita dengar imam baca, contohnya dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita pun pecut. Nak kejar, nak rokok bersama imam. Sebenarnya orang yang pecut tu dia sudah pun tidak ada adab dengan solat. Anda kena jalan macam biasa. Macam ada jalan tu, jalan. Kalau sempat, sempat. Tak sempat, tak sempat. Kenapa tu? Sebab khusyuk maknanya tenang. Sebab saya pernah berlaku tuan-tuan, seorang tu, saya dulu lah masa kecil-kecil dulu. Kita semayang tak khusyuk juga. Tengah semayang Allah. Surau kat rumah saya tu dia papan. Jadi bila kita semayang, bila ada orang lambat mari dia berjalan, kita rasa gegaran papan tu, ada seorang tu dia lambat, dia berlari. Dia berlari bunyi papan bergerak-gerak tu. Lepas tu dia sempat rokok. Dia rokok aja, kita pun duduk depan bunyi. Dia punya semput itu bunyi juga, subhanallah. Jadi itu bukan khusyuk. Jadi khusyuk ni tenang dan merendah diri. Maknanya kita sembahyang ni kita kena rasa hinanya kita di hadapan Allah. Okey, saya sebut awal dulu. Rukun khusyuk ada 6 rukun khusyuk. Nanti saya akan sebut, tapi yang ini mentafsir pendapat siapa dia? Ibnu Abbas siapa dia? Sepupu Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi yang belah mulut. Siapa Ibnu Abbas? Dipanggil, gelaran dia Turjumanul Quran. Beliau ni penterjemah Quran, pentafsir Quran. Sahabat-sahabat Nabi, kalau tak tahu Quran, tanya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni semayang dia khusyuk. Jadi dia kata khusyuk ialah tenang dan merendah diri. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri dan Qatadah. Dia kata semayang khusyuk siapa dia? Semayang khusyuk ialah semayang orang-orang yang takut. Jadi semayang khusyuk ni ada rasa takut. Takut apa? Takutnya anda berjumpa dengan orang besar namanya Allah. Siapa Allah? Dia ada langit, dia ada bumi, dia ada planet, dia ada syurga, ada neraka, ada azab, ada keagungan, ada kebesaran. Kita jumpa orang besar dah malulah. Jumpa menteri-menteri malulah. Jumpa banyak bomoh pun takut. Ini jumpa Allah, Allahu Akbar. Jadi resepi khusyuk, ada rasa takut lah. Okey, jadi nak tahu takut, sebab tu ulama kata supaya kita ni tuan-tuan, bila kita takut Allah, baru hati kita bersih. Yang kita berani buat dosa tu, langgar maksiat mungkar tu, sebab tak takut Allah. Kita takut polis, kita takut penjara, kita takut kena saman. Allahu Akbar. Jadi nak takut Allah, kena belajar nama-nama Allah, baru tahulah agung dan besarnya Allah. Maaf, saya pun lemah juga. Kata Muqatil, dia kata khusyuk itulah orang-orang yang al-khudu', orang yang merendah diri. Rendah diri betul kita depan Allah. Hina, rasa hina. Jadi kena ada ni, ini apa yang orang rasa. Mujahid. Imam Mujahid ni, Imam Mujahid bukan kita punya bekas menteri kita tu. Mujahid ni lah imam menteri dulu. Dia kata apa? Dia kata al-khusyu' huwa at-tadarru', kemudian merendahkan diri dan menundukkan pandangan. Khusyuk. Mana khusyuk ni? Allahu Akbar, tengok depan. Tak boleh jeling, tak boleh tengok. Itu tak khusyuk. Khusyuk. Okey, pada mereka yang datang lambat, tuan-tuan saya beritahu, tuan-tuan boleh mendaftar bersama dengan saya grup membeli belah di Atomi. Harga murah, barang mahal. Siapa daftar bersama dengan saya, kita akan buat grup satu. Dan tuan-tuan tak kena bayar satu sen pun. Nak beli tak apa, tak nak beli tak apa, kami akan bagi hadiah. Siapa daftar 100 orang pertama, kita akan bagi ada 8 jenis minyak wangi percuma. Minyak wangi ni, ini perfume. Dan nanti satu ketika saya akan pilih 3 orang ramai-ramai daftar untuk pergi umrah bersama dengan Iman Travel. Free. Okey. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa? Dia kata khusyuk ialah tidak yaltafit yaminan wala shimalan. Khusyuk ni ialah sembahyang anda tak tengok kanan, tak tengok kiri. Tuan-tuan ingat, saya sebut satu perkataan, minta maaf, saya malu juga. Saya pun tak khusyuk, tapi tahu cara nak khusyuk. Tuan-tuan, anda sebut satu ayat gini. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras sama. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah fataras samawat,
yang mencipta langit dan bumi. Maksud menghadap Allah tu dua. Yang pertama, badan kita kena menghadap Kaabah, mengarah kiblat. Satu. Yang kedua ialah hati kita ingat Allah, rasa menghadap Allah. Tak tengok kanan, tak tengok kiri, tak peduli. Ada orang minta maaf dengan marah. Ada orang sembahyang macam ni. Pernah tak tuan-tuan sembahyang macam ni? Allahu Akbar tengah sembahyang. Allahu Akbar. Bismillah. Sembahyang zuhur, bismillah. Hari ni aku nak sembahyang. Hari ni nak makan apa tengah hari? Suami aku tu dia suka makan sayur lemak. Okey, sayur lemak. Allahu Akbar. Masa rokok tu sayur lemak, sayur apa ya? Kangkung ada. Sami Allahu liman hamidah. Tengah sujud pula, Allah, kelapa pula tak ada. Tak boleh aku suruh laki aku pergi beli. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli. Lepas tu sayur lemak dengan apa? Oh, ikan tenggiri. Allahu Akbar. Ikan tenggiri mahal sangat, tak ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai menu makan tengah hari. Cakap betul. Pernah berlaku tak macam tu? Pernah berlaku, tuan-tuan. Tengah semayang, pernah tak? Cuba cakap betul, pernah tak? Allahu Akbar. Kunci motor kat mana tadi ya? Aku letak kat situ. Allahu Akbar. Rasanya Sami Allah. Oh, anak aku letak lah. Itu dia. Pernah tak pernah? Cuba cakap betul, tuan. Pernah tak pernah? Jadi rupanya kita bukan khusyuk. Kita bukan khusyuk menghadap Allah. Kita menghadap benda-benda. Tahu menghadap handphone, menghadap makan menu tengah hari, menghadap orang kecil manis pula. Orang kecil manis, berapa aku baru sudah makan tengah hari ni? Allahu Akbar. Lepas ni cek darah tinggi berapa ya? Tengah sembahyang, Allah ni kecil manis macam mana? Allah. Anak menangis, siapa nak jaga? Itu tak khusyuk namanya. Tak apa, nanti kita cerita. Sayyidina Ali kata tak tahu kan ni. Kepada Sa'id bin Jubair, dia kata apa? Dia kata orang khusyuk ni sampai ke peringkat dia tak tahu siapa duduk sebelah kanan, siapa duduk sebelah kiri dia. Itu khusyuk. Kalau sembahyang berjemaah, tak perasan. Tak perasan siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri. Saya pernah sembahyang dulu. Saya pernah sembahyang dulu. Saya satu kali pergi sembahyang lambat. Saya pergi sembahyang, saya masuk. Imam kan azan. Allah, imam azan pula dah. Imam takbir, Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Jadi kita ambil wuduk lambat, jalan. Ramai jalan. Jadi orang dah menghadap ke depan semua, menghadap kiblat semua sembahyang. Saya masuk masjid tu, adalah seorang hamba Allah terlanggar cermin masjid. Boom langgar cermin masjid. Masa langgar cermin tu, ada jemaah tu yang dah menghadap kiblat tu, pusing belakang tengok. Jadi saya duduk jalan nak masuk saf, tengah sembahyang dia boleh corner belakang. Itu khusyuk ke tidak tu? Khusyuk ke tidak? Jadi katanya, apa namanya? Tadi siapa tadi? Kata Sa'id bin Jubair, dia kata khusyuk ni sampai peringkat anda kalau sembahyang berjemaah tak tahu siapa duduk sebelah kanan, siapa duduk sebelah kiri. Sampai gitu sekali. Ada pula orang sembahyang masa rokok, Allah, masa rokok tu dia tengok orang sebelah, dia tengok siapa dia sebelah dia tu. Saya dulu ikhlas beritahu, kita kan jahil. Sembahyang dulu saya pergi ceramah satu masjid, tak khusyuk. Apa dia? Saya sembahyang, sebelah saya tu Bangla. Allahu Akbar. Bangla duduk sebelah saya. Tengah-tengah sembahyang berdiri, dia sendawa. Dia sendawa tu bau durian. Allah. Dalam hatiku, ya Allah, Bangla makan durian. Jadi nanti Bangla makan durian juga. Jadi saya pun tak berkhusyuk juga. Nanti dia cerita konsep khusyuk yang panjang lebar tu. Okey, jadi cerita apa? Kata Sa'id bin Jubair. Sekarang pukul berapa? Oh, 6-4 minit dah. Jadi tuan-tuan, nanti saya akan cerita panjang ya. Minggu depan kita jumpa lagi hari apa? Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Bersih hati dengan khusyuk solat. Tuan-tuan, ikhlas saya sebut. Saya khusyuk solat ni saya ada buat kursus sampai 3 hari. 3 hari. Yang ni kita akan cerita sikit. Dah ingat? Saya akan bagi hadiah. Yang dah dapat hadiah dah tu, saya akan hantar. Ini hadiah Atom
kami akan hantar pemenang-pemenang, iaitulah apa nama itu, ubat gigi antibakteria. Dan siapa-siapa yang mendaftar dengan link kat bawah tu, WhatsApp menjadi grup shopping Atomy dengan harga, anda boleh pilih sendiri barang-barang yang anda nak, macam anda beli kat Shopee lah. Tapi anda daftar dengan kami, tak ada bayar apa-apa, just bagi nama, nanti ada staff saya buat. Dan siapa daftar saja 100 yang pertama, saya akan beri 100 minyak wangi perfume yang special, ada 8 wangi saya bawa nanti. Dan 3 orang daripada yang daftar ramai-ramai ni, saya akan pilih 3 orang untuk pergi umrah bersama dengan Iman Travel. Bila buka saja, anda boleh pergi bila, anytime yang anda pilih. Bila, dan pemilihan tu saya akan buat live kat sini. Boleh tuan-tuan? Minta maaf, setakat ini sahaja kita punya pertemuan, hanya 30 minit sahaja. Semoga dapat pahala, dapat ilmu, dapat hadiah, dapat pergi umrah. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada yang menulis, bagi idea, dan tolong kongsi-kongsi ya tuan-tuan, kongsi-kongsi. Nanti ilmu yang tafa'ubih, kita dapat pahala bila mati. Ingat ya, bila kita mati, amalan kita terputus. Putus, tak ada apa-apa. Putus. Dan kecuali 3. Apa dia? Sedekah jariah. Kemudian anak waladun salih yad'u lahu, anak saleh. Yang ketiga, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Dan ilmu yang manfaat, ilmu yang mengajar, termasuk juga anda share mengajar. Jadi hari ini saya akan pilih 2 orang yang akan dapat hadiah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Jangan lupa daftar. Free, tak ada bayaran, dapat hadiah, boleh pergi umrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Barakallah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh lagi menulis, boleh lagi bagi poin, nanti kita pilih. Tuan-tuan, saya bagi hadiah ni memang saja nak bagi je. Saja nak bagi hadiah. Saja nak bagi. Dan untuk akhir bulan ni kami, saya dengan grup kami menyediakan satu tempat di dekat Shah Alam ni. Sudah ada 120 orang yang akan menerima sedekah 120 orang. Ada senarai yang yang ada kesusahan, ada kekurangan sempena Covid ni, kita dah ada senarai untuk menghadiahkan pada mereka. Allah Akbar. Nanti kami akan bergerak-geraklah kalau ada peruntukan, sebab kami ada penderma-penderma yang derma bagi hadiah, cari orang susah, betul-betul susah. Jadi kawasan Shah Alam, Bukit Raja, Bukit Naga, ada 120 orang. Nanti kalau lah kami punya tabung kami banyak, nanti tuan-tuan kalau ada kawasan tuan-tuan yang kita boleh himpun 2-3 kawasan untuk bagi bantuan kepada orang-orang susah, insya-Allah. Dan kami akan bekerjasama bila masuk kawasan, bekerjasama dengan YB kawasan tu, bekerjasama dengan imam-imam, ustaz-ustaz kawasan tertentu, supaya menjaga adab dalam kita memberi kepada orang, supaya orang setempat tahu, orang setempat maklum orang yang kita nak bagi tu. Itu adab tu. Ada. Supaya bila kita pergi rumah orang, pergi kampung orang, nak bagi orang miskin, kita kena minta izin. Dan lagi satu, minta maaf, satu benda penting. Orang miskin ni, bila kita nak bagi orang miskin, kita kena ada saksi. Saksi betul dia miskin. Sebab kadang-kadang ada orang, dia ngaku miskin, tapi dia tak miskin sebenarnya. Dia tak miskin. Dia ambil kesempatan. Allah, ramai sangat dalam WhatsApp minta bantuan gitu gini, bila tanya rupanya tidak betul. Ambil kesempatan, tak baik. Tuan-tuan minta maaf kalau tuan-tuan ada duit lebih, harta lebih, berdermalah kepada orang sebelah rumah tuan-tuan, kawasan tuan-tuan. Wallah Allah sebut mana qasamalun min sadaqah. Allah
Nabi, saya bersumpahlah demi Allah, Nabi Muhammad tak cakap salah, tak cakap betul. Tidak, duit anda tidak akan kurang dengan ada sedekah. Wallah. Dan lagi satu, al-mar'u tahta zilli sadaqati yaumal qiyamah. Manusia akan duduk di bawah bayang-bayang sedekah dia di akhirat. Akhirat panas. Orang sedekah sedikit, bayang sikit. Sedekah banyak, bayang-bayang banyak. Jadi itu saja. Sekian, aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.